kita ada dia punya IC dia. Dalam chapter 4 nanti, dalam chapter 5 kita akan tengok dia punya IC untuk parallel adder kita panggil. Parallel adder tu boleh buat tambah dengan tolak lah. Okey. Saya rasa dalam lab 3 nanti kita akan sambung dia punya IC tu lah. Okay. And then kita ada sign numbers, first complement and second complement. This one yang nombor 4 ni adalah untuk kita represent kita punya binary kepada nombor negatif. Okay. Macam mana kita nak buat, kita nak represent binary numbers, binary bits tu kepada kita punya negative numbers lah, negative values. And then kita ada beberapa termasuklah dia punya arithmetic operation dia. Ni lah arithmetic operation with sign numbers, nombor 5 ni. Lepas tu kita pergi kepada BCD addition. And then yang last kali kita tengok beberapa example, design example macam mana chapter 2 ni relevant kepada kita punya design question lah. Macam yang chapter 3 itu kan saya last kali saya ada tunjuk simple design question tu. In regarding to our chapter 3 tu lah. So untuk chapter 2 pun saya akan tunjukkan beberapa contoh lah. Okay, macam biasa nanti ada quiz nanti awak hantar. Saya bagi tahulah hantar. Setiap chapter ada quiz lah untuk online punya assessment. So at the end ni kita akan cover this aspect lah. Describe what the digital codes, explain the error detection and assign numbers and arithmetic operation. So digital codes is to encode. Dalam chapter 5 nanti kita ada IC namanya encoder. Okay. Itu kita nak codekan kita punya digit values kepada some another values yang lain lah. Okay. So dalam ni kita akan tengok beberapa code ni. Contohnya 3 yang kita akan tengok ni. Okay. Binary, coded decimal, BCD, gray code and ASCII code. Okay. Kalau binary code biasa tu kita boleh baca dia terus kepada binary kepada decimal lah. Kita boleh baca tu kan yang 200, 201. Okay. Tapi untuk code ni kita kena tengok dia punya base dia. Okay, macam ni kan 1011 ni kita tengok ni ada base 2 ni kan. Ni penting ni ada base ni. Maksudnya dia adalah binary. Kalau kod BCD dia ada dia punya okey 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. Dia kena ada base dia sini dia tulis BCD lah. Nampak? Okey. Kalau grey pun sama. Nanti dia tulis nombor-nombor dia ni. Lepas tu dia ada tulis grey kat bawah ni. Okay. ASCII is another symbol lah. Okay. Biasanya ASCII ni just nak tunjuk awak lah. Ni bahasa komputer. Okay. Yang ni yang biasa kita tanya dalam soalan lah. Okay. Saya plan untuk this semester setakat ni yang diorang decide. Sebab sekarang tengah in process of buat final question. Setakat ni yang diorang decide mode of exam ni masih lagi online lah. Okay. So saya duk fikir-fikir saya nak buat 2 parts lah. Satu objektif, satu lagi subjektif lah. Biasanya soalan-soalan yang objektif ni lah yang membantu student dapat markah lah. Kalau semua subjektif nanti susah juga. Okay. So you tengok dia punya base ni. Ini penting ni base. Sebab tu bila kita tulis kan 1011 ada base octal kan, base 8 and then ada base 16. Okay. So kena tengok this kind of base ni.
So kalau dia dah tulis BCD ni, maksudnya dekat yang the values ni, dia bukan represent binary lagi. Dia represent dah coded punya bits lah. So nilai dia bukan binary lagi. Kita kena buat dia punya coding dia tu. Encode ni dia codekan proses dia tu. Kita kena decodekan dia balik lah untuk tahu apa nilai binary dia lah. Okay. So BCD ni is a binary coded decimal. Binary code kepada decimal. Okay. Since the largest decimal is 9, therefore 4 bits are required to code decimal digit. So untuk BCD coded decimal ni yang penting dia mesti ada 4 bit ni kan. Kalau decimal kita ada 0 sampai 9 kan. Dia punya decimal value ni. So yang paling tinggi ni 9. 9 adalah 1001. Bila kita buat BCD, binary coded decimal, kita kena groupkan dia 4 bit dalam satu huruf lah. 4. Okay. Kalau ada satu lagi bit, kita kena asingkan lagi 4. BCD ni senang je. Contohnya kita ada decimal, dia binary coded decimal. Decimal tu coded kepada binary. Okay. Mari tengok sini. BCD is a decimal number with each digit and code is to binary equivalent. So BCD number is not the same as straight binary numbers. Macam saya cakap tadi lah. Kita tak boleh baca BCD code tu terus straight binary. Sebab dia dah encode kan kepada some coded punya values lah. Okay. So the primary advantage of BCD is the relative ease of converting to and from decimal. Each digit always use 4 bits. Ni dia punya yang tadi tu kan. The BCD values can never. Dia tak boleh lebih daripada 9. Okay. Kalau lebih 9 kita tulis dia apa? 10 kan. 10 ni maksudnya ada dua BCD lah. So 0 sampai 9 lah. Okay. Memang decimal 0 sampai 9 pun mana dia boleh pergi 10. 10 tu dia dah pindah kepada kuasa yang kedua tu kan. 200, 201, 10 kuasa 0, 10 kuasa 1. So dia dah pindah ke sebelah dia upper level punya power lah. Reverse the process to convert BCD to decimal. Okay. So for example, kita ada example sini. Write the BCD 579. Senang je. 579. You tulis sini 579. So binary coded decimal. Decimal ni coded kepada binary. So yang ni setiap decimal ni codekan kepada binary. Gitu je. Decimal, binary coded decimal. Binary decodekan daripada decimal. So 9 is 1001. 7 is 0111. 5 is 0101. Gitulah. Okay. Tapi yang salahnya kita tertinggal dia punya base dia. Kita tulis dia punya base dia ni. B C D. Sini B C D. Jangan lupa tulis dia punya base dia. Kalau tak dia takkan jadi. Bukan dia takkan jadi, kita takkan tahu dia this type of bits ni, semua bit-bit yang kita tulis ni, okay, adalah BCD. Unless kita tulis dia punya base dia tu. Okay. So boleh tengok example lain lah. 3, 5 decimal. So dapat 5, dapat 3. So jangan lupa tulis sini BCD. Sama 1700771. So jawapan dia adalah BCD. Okay. Sama juga kalau BCD tu decimal. Dia mesti ada 4 ni. Sini adalah soalan dia mesti ada BCD code dia kat sini. Okay. Soalan dia ni pun mesti ada BCD. Okay. Yang ni BCD kepada decimal. So diberi this type of bits ni 0011
01010001 BCD. So the answer will be, you groupkan 4, okay, 4 bits ni, baca daripada belakang kan, group daripada belakang ni. So group daripada belakang ni, daripada LSB ni, 4 lah. 4 group kan. So 1, 5, 3. So dia adalah decimal. Decimal adalah kuasa 10. Okay. Bukan kuasa 10, base 10. 1000110 BCD. So yang ni 0110 adalah 6. Yang ni 1000 adalah 8. So dia adalah 86 decimal. Okay, senang je. BCD coordinate decimal. Every numbers of decimal tu kita return in binaries as 4 in a group. 4 bits in a group. Okay. So untuk grey code ni dia lain sikit. Grey code ni dia ada dia punya formula dia. Okay. Dia ada formula dia. So, grey code is a way to represent a sequence of numbers. Important features, only 1 bit. Change at a one time. 1 bit berubah pada satu masa. 1 bit at a one time. Change tu. Okay. Purpose of using this code is to minimize the error when counting in sequence. So it's just a processing code je, grey code ni. So biasanya grey code ni kita tanya soalan objektif lah, bagi soalan, and then you keluarkan dia punya code dia. Okay. So kita tengok dia punya contoh. So ada 2 lah. Satu binary kepada grey. Satu lagi grey kepada binary. Kan? Tengok binary to grey dulu. Tadi saya tulis apa? Binary to grey. So the formula is, ini formula dia. Ni lah. Start left to right. Start from MSB lah. Ni. So formula yang pertama adalah you retain the MSB ni. Satu ni kekalkan ke bawah. Okay. And then you turunkan this one ke bawah ni, and then you buat dia punya operation. 1 tambah 1 is 10. Okay. 1 plus 1 is equal to 10. Betul kan? 1 tambah 1 sama juga dengan 2 kan? 2 is 10. Okay. Yang ni kita akan tengok dalam apa? Dalam sekejap lagi lah. Tapi this, the basic rules ni kita tahulah. 1 tambah 1 sama juga dengan 2. 2 is 10. Okay. Carry tu dia discard. Jadi dia ambil jawapan dia je. Jawapan dia adalah kosong. Ni. Carry yang kedua ni, 10 ni. Yang satu ni adalah kita punya carry. Yang ni kita punya jawapan dia kan. So 1 plus 1 is 10. So 1 tu dia discard, kosong ni dia ambil, letak bawah. Lepas tu dia turunkan lagi satu ni. Satu ni turunkan, kosong, 0 plus 1 is 1. Okay. Turunkan 0 ni pula, 0 plus 0 is 0. Turunkan 0, 1 plus 0 is 1. Turunkan 1, 1 plus 1 is 1, 0. Discard carry, 1, 0. Discard carry, 0 ni dia ambil. 1 plus 1 is 1, 0. Discard carry, 0 tu dia ambil. 0 plus 0 is 0. So ni jawapan dia. You kena tulis sini grey lah. Okay. Dia punya base dia adalah grey. Ini formula untuk binary to grey. Meanwhile, kalau grey to binary pula lain pula. Ini formula dia lain pula. Okay. Yang at the first place ni, you retain the MSB ni sama jugalah. Satu ni, satu. Cumanya satu yang jawapan ni yang you bawa naik atas. Tu dia. Tadi tu, nombor tu bawa turun kan. Yang binary to grey tu. Sekarang, grey to binary. Okay.
jawapan binary tu yang kita naikkan ke atas. Yang daripada MSB tu. Ni kita punya MSB kan. Kita naikkan ke atas. Okay, nampak beza dia. Yang ni turun macam ni. Binary tu yang kita turunkan. Jadikan dia kod. Sama juga. Daripada grey code tu. Yang mula-mula MSB. Binary ni. Kita naikkan. Okay. 1 plus 1 sama juga is 1, 0. Discard carry. Carry ni kita tak ambil. Jadi kosong lah. Kosong jawapan ni kita naikkan. 0 plus 0 is 0. 0 ni kita naikkan. 0 plus 0 is 0. Naikkan 0. 1 plus 0 is 1. Sama lah turunkan. 1 naikkan. 1 plus 1 is 1, 0. 1 ni kita discardkan dia. Discard carry. So dia akan dapat 0 jawapan dia. 0 ni naikkan. 0 plus 0 is 0. Ni naikkan 0 plus 0 is 0. So jawapan dia adalah binary lah. 2. Okay. So nanti boleh replay video tu lah. Sebenarnya senang je. Macam mana you nak ingat? Senang je nak ingat. Every time yang binary sebelah bawah ni. Binary ni is a preference dia. So binary ni yang naik. Sama je macam ni. Yang atas ni kan binary kan. So binary ni buat turun. Nampak? So penting binary tu. Sebab yang kita nak tukar tu binary tu grey tu. So kita nak macam grey, kita nak tukar balik kepada binary. Binary tu kita punya preference dia lah. Jadi binary tu yang kena naik. Okay. Yang ni binary naik. Yang ni binary turun. Nampak? So kalau tak ingat, biasa online dia open book kan. Tengok je lah dia punya open book. Tak ada masalah pun. Cumanya open book nanti soal design tu dia power sikit lah. Yang sebelum ni SEM 2 semester lepas boleh tahan juga soalan dia kan. Okay. So ASCII ni adalah komputer lah. Komputer text. Tak ada apa pun. You cuma boleh tengok je lah. Tak adalah kita nak tanya. Just kita nak expose dia punya ASCII code. Okay. Dia ada 7 bit. Ada 128 possible code in the group. Ni lah. ASCII ni kan. Tak ada apa. It's just knowledge saja. Okay. Ini kod-kod yang dia baca untuk komputer. So yang ni kita pergi seterusnya adalah binary arithmetic. Tadi kita dah tengok untuk addition tadi kan. 0 plus 0 is 0. 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 is 0 plus 1. 1 plus 1 is 0 campur 1 carry. Kalau kita tulis macam ni, 1 campur 1, kita akan dapat 0, 1. Betul kan? Kita tulis macam tu kan? Kita tulis daripada belakang. Kita tulis 1, 0. 1 campur 1, kita akan dapat 0, 1. Kita akan dapat 0 plus 1 carry. Sini 1 ni carry dia lah. Ke sini ni carry lah. Okay. So untuk subtraction ni, 0 plus 1 is 0. 0 tolak 1. 0 tolak 1 maksudnya dia kena pinjam yang sebelah dia tu. Jadi bila dia pinjam sebelah dia adalah 1, 0 minus 1. Kita baca macam tu. 1, 0 minus 1. 1, 0 tolak 1. Kita akan dapat 1 nilai dia. Okay. Let's say kita ada 1, 0 tolak 1 kan. Okay. Ni bukan 10 tolak 1 kan. Ini 1, 0 tolak 1. So yang ni kita kena pinjam dia sini. Ini potong. Kita akan dapat sini 1, 0. So 1, 1, 0 minus 1 is 1. Itu jawapan dia. Ataupun 2 tolak 1. Kan jawapan dia 1 sini. Okay, sini kosong lah. Macam tu lah. So is equal 1, 0 minus 1 is equal to 1. Borrow 1. 1 minus 0 is 1. 1 minus 1 is 0. Sama lah. So multiplication tak ada masalah. Ni okay je ni. Yang ni yang parts yang apa ni, tricky sikit. Yang ni tak ada masalah. Okay. Okay. So kita tengok dia punya ni. Boleh cubalah.
1 tambah 1, 1. 1 plus 1, 1. 1 plus 1 is 1 plus 1 is 0, 1. 1 plus 1 is 1. 1 plus 1 is 0, 1 plus 1 is 1, 1. 1 carry 1. Okay. 1 tambah 1 is 0, 1. 1 tambah 1 is 0, 1. Tambah 1 is 1. Plus 1 ni dia dah carry atas ni kan. 1 turun bawah. Itulah. Kalau macam pening-pening macam tu, sebab dia open book kan. Tak payah tunjuk. Kalau yang pening-pening, tekan calculator lah. Ataupun convert je. 3 campur 3 sama juga 6. 6, 1, 1, 0. Sebab open book kan. Open book ataupun online kan. Kita tak tengok pun you punya ni. Tak tengok pun macam mana you dapat dia punya jawapan tu. Knowledge dia tu. Tapi by right, kalau nak tulis dia punya jalan kerja ni macam tu lah. 1 ni. 1 tambah 1, 0, 1. 1 tambah 1 tambah 1, 1, 1. 1 tambah 1, 0, 0, 1. Ini 7 campur 3. 7 campur 3, 10 lah. Macam lain ni. Betul lah 10 ni. 10. Ini 8 dengan 2. Confuse ni. Confuse dengan 9 tadi. 1001. 10, 10, 10. Untuk subtract pula. Macam tadi lah. Ini tak power. Kita buat power sikit. 1, 0, 0, 0. Tolak 1. Okay. Kalau sebab online, kalau tak reti, kita buat je lah ni. 8 tolak 1. Dia mesti jadi 7 kan. Jawapan dia. Tulislah 7. Tapi tak nampak lah dia punya awak lorek ke atas ni. Okey, sini kena pinjam. Okey, ni semua pinjam. Okey. Pinjam semua, sini jadi 1, sini jadi 1, sini yang last jadi 1, 0. Okey. 1, 0 tolak 1 is 1. 1 lah. 1 tolak 0 is 1. So jawapannya 7. Betul lah. Okey. So boleh try yang lain ni lah. And then multiplication tak ada masalah, darab biasa je. Division kita tak pakai lah. KIV je. Okey. Kalau nak divide, awak buat macam divide biasa tu kan. Cumanya kita tak pakai sangat pun. Kita tak bincang pun. Okey. Yang ni boleh lah. Multiplication tak ada masalah. Darab macam biasa je lah. Macam darab matematik biasa. Matematik lah. Darab je lah. Takkan nak tunjuk juga kot. Okey, yang ni yang awak, this one is benda baru lah. Saya rasa this one adalah benda baru. Sign dan unsigned numbers. Okey. Boleh dengar lagi tak suara saya? Boleh, saya boleh. Boleh, sir. Sepatutnya tak payah tanya ni, tengah rekod lah. Okey. In binary, this one ada 3 benda ni. Sign number. This one, sign and sign numbers ni biasanya kita nak represent negative number lah. Negative numbers. Sebab tu kita akan buat sign and sign numbers. Dekat sini pun nanti ada, kita belajar ada magnitude ni, sign magnitude, first complement and second complement. Ada 3 benda. 3 benda ni adalah independent lah. Dia tak berkaitan antara satu sama lain. Dia tak berkaitan. Dia bukan yang ni kait dengan ni kait dengan tak ada. Okey. So dia ada 3 method, 3 form ataupun 3 methods lah. Okey. So kita kena tahu dia MSB ni. Penting lah MSB ni. So leftmost bit kita punya adalah MSB. Kalau kosong adalah positif, 1 adalah negatif. Ini yang untuk yang pertama ni. Sign magnitude. Okey, senang je. Kosong, positif, 1, negatif. Ingat macam tu je. Contoh,
soalan dia. Okay. Example. Represent negative 54 ni in sign magnitude. Tulisnya. So negatif 54 ni, kita ada 54 ni, kita ubah kepada binary dulu. Kita akan dapat this one lah. Okay. So kita akan dapat ni. So biasanya kita akan buat, it's a normal practice lah. Biasa memang kita akan groupkan dalam group bits ni. Okay. Dalam part. Memang kita is a normal practice. Bila kita tulis apa-apa pun, kita akan groupkan dalam part. So yang ni group dia 0, 1, 1, 0. Okay. 1, 1. Okay. 0. Yang ujung ni. Ujung ni adalah kita punya magnitude lah. Okay. Yang ni adalah nilai kita tadi. Nilai 54 tu. Yang ni magnitude dia. So dia nak jadi negatif. Negatif kita kena letak 1. Gitu je. Okay. Kalau nombor tu lebih daripada 4. Bukan lebih daripada 4. Kalau kita punya group nombor tu dah cukup group dia 8 tu untuk nilai dia kan. Contohlah. Saya tak tahu nilai dia berapa ni. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini nilai berapa ni? Dalam desimal berapa ni? 24, 8, 16, 32, 64, 128 kan? Betul kan? Ini 128 kan? Okey. Kalau nak jadikan dia negatif 128, macam mana nak buat? Jadi tulis balik ni. Takkan nak tambah 1 kat depan kan? Tak kan? Sebab saya cerita tadi dia mesti group bit 4. Jadi you tambah 4 lagi kat depan. 1, 2, 3. Ni yang last ni. Yang last ni jadi dia tambah 1 untuk negatif. Gitu. Faham? Jadi yang nilai yang ni adalah nombor negatif 128. Okay, yang ni nilai ni adalah 128 positif. Bila kita nak tambah negatif tu, bukan kita tambah yang selepas MSB yang ni, bukan. Kita kena cukupkan 4. Sebab in practice kita ada 4 bits tu. Okay. Tapi tak sampai macam itulah. Biasa awak biasa sampai 8 je. Okay. Ini saya nak cerita kalau advance lah, tapi tak sampai. Okay. Awak biasa sampai 4 je. Sampai 8 je bits. Okay. So tambah yang ujung ni 1 untuk negatif. Okay. Kalau 0 untuk positif. Okay. Sekarang untuk first complement pula. Okay. Method yang kedua ni, first complement. For positive number, the representation is similar for the sign magnitude form. For negative number, the representation is the first complement of the positive numbers. Invert all the bits of the equivalent positive numbers. First complement ni senang je. Okay. Kita invert ni. 0 jadikan 1. 1 jadikan 0. Contoh yang ni kan. Okay, yang ni. Nampak ni? Tulis balik lah. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Ini kan. So untuk first complement, kita kena invert je. Yang ni jadi 1. Yang ni jadi 0. Ini 1, 1. Ini 0, 0, 1, 0. Siap lah. Ini adalah first complement. Okay. Guru. Apa? Ada apa tu? Sama juga yang ni. Untuk second example ni. Okay. 0, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 0. So kalau kita dah invertkan dia.
0001 ni jadi 1110. Yang ni 1010 jadi 0101. Gitu je. Invert yang ni. 0 kepada 1 dan 1 kepada 0. Okey. Untuk yang ketiga ni, okey, contoh dia bagi soalan tadi kan. Sama juga soalan tadi. 54. Tukar kepada first complement. Okey. Jadi 54 adalah yang ni nombor kita tadi. 0, 1, 1, 0. 1. Nampak? 1. Okey. 0. Yang ni apa? Ujung dia. Tulis juga 0. Sebab dia bukan kita pakai magnitude punya representation. Kita dah cakap tadi kan. Tiga method ni dia tidak saling berhubung. Dia independent. Kalau dia suruh pakai first complement, you kena pakai first complement. Jangan campur pula. Jangan tukar sini jadi 1 pula. Kalau you tukar sini jadi 1, you dah pakai magnitude punya cerita. Sekarang cerita kita adalah first complement. Okay. Jadi kena lengkapkan 4 ni dengan kosong kat sini. And then baru you buat invert dia. Jadi first complement invert dia adalah 1001. Okay, ni 0011. Ni dia punya jawapan dia. Lain kan? Memang lain. Sebab method lain-lain. Okay, then second complement pula. Second complement ni dia sama macam tadi. Sama macam tadi. Invert dulu. Tadi kan. Invert macam tadi tu. Invert 1 0 0 1 and then LSB tu plus 1. Ni plus 1. Ataupun untuk second complement ni dia sama juga macam first complement plus 1. Dia macam lah. Bukan yalah. Ada kait yang first dengan second. Cuma dia tak kait dengan yang magnitude tadi lah. Okay. Tapi saya rasa baik you fikir tak payah kait lah, senang. Kalau tak nanti ada part nanti you pening pula. Kalau dia suruh pakai first complement, you buat first complement. You jangan fikir kalau dia suruh buat second complement, buat second complement. Tak payah fikir yang first complement berkait dengan second complement. Tak payahlah. Okay. Terus fikir dia sebagai independent punya methods lah. Okay. Tapi dari segi knowledge dia memang macam tu. Cuma saya takut kalau you buat kait-kaitan tu, nanti you nak kaitkan pula dengan magnitude tu. Jadi you tukar magnitude tu, bila nampak soalan dia nak negatif, yang MSB you tukar jadi 1. Lepas tu you pakai pula first complement. Tak boleh tu. Sebab tu saya dah nasihat awal-awal, kita andaikan tiga-tiga tu adalah method yang berlainan, independent lah. Tak ada kaitan. Okay. So yang ni ada 2 method ni. Ada 2 cara. Satu cara dia is plus 1 tadi tu. Invert and then LSB plus 1. Satu lagi method adalah start from LSB. Tulis the bit until you find the first one. The first bit 1 lah. Macam ni kan. Ini contoh je ni. Tulis daripada belakang ni. Ni jumpa 1 ni. Tulis daripada belakang. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Jumpa 1 yang pertama ni. So you remain yang tulisan tadi tu. And then yang tulisan yang 4 yang ke MSB tu, you invert kan dia. Macam ni. So you dapat invert ni kan. 1, 0, 1, 1, invert dia jadi 0, 0, 1, 0. Ni. Okay. Terpulang lah. Kalau nak buat cara yang ni macam ni. Invertkan yang ni. Jadi 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. And then plus 1 kat ujung. Jadi 1, 0. Tulis balik lah ni. 1, 1, 0, 1, 0, 0. Macam tu. Okay. Ada cara lah. Ada 2 cara. You nak pakai macam ni ke ataupun you nak pakai macam ni. So ada 2 method lah. Okay.
Terpulang. Saya biasa plus 1 aja. Okay. Sama juga macam tadi. Soalan yang sama. Negatif nombor 4 dalam 2 komplement. Okay. So kita tulis balik. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Tulis 0. MSB ni 0. Bukan cerita pasal magnitude kan. Sekarang kita cerita pasal second complement. So kita tulis 0 juga. Okay. Kalau nak invert plus 1 sama juga. Awak tulis daripada belakang ni. Nampak 0 yang pertama kat sini kan. Jadi awak boleh remainkan 01 ni. Yang ni awak invert kan. Sama je. Ataupun awak nak plus 1 pun sama juga. Sama je. So saya nak buat plus 1 tadi. Saya buat first complement. 1, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 1. And then saya plus 1. 1, 0. Sama juga. 0, 1, 0, 0, 1, 1. So dapat this one is second complement. Okay. So tadi soalan yang sama tadi kan. Soalan yang sama tadi negatif nombor 4 tu. Kita dapat tiga combination ataupun 3 binary yang berlainan. Itu coded dia lah tu. Coded kepada negative number. Kita sama ada kita nak codekan dia kepada magnitude. Kita nak codekan dia kepada first complement. Atau kita nak codekan dia kepada second complement. Ini cerita dia adalah untuk decimal lah. Decimal ni kan. Semua decimal ni. Decimal. Yang tadi pun decimal juga. Okay. Decimal lah. Okay. Sekarang ni dia bagi soalan. Dia bagi soalan binary. Tadi dia bagi soalan decimal. Nak codekan kepada sama ada sign first complement ataupun second complement. Sekarang dia bagi soalan in binary ni. Ni tricky sikit lah. Tadi cerita decimal. Sekarang cerita binary. Okay, determine the value of 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 if it is expressed in sign magnitude, first complement, second complement. Kalau cerita macam ni, kalau cerita dia bagi binary ni, yang MSB ni you take note lah. Yang MSB ni you kena take note. Take note lah. MSB dia. MSB dia ni akan represent kita punya magnitude. Untuk apa-apa method sekalipun. Untuk apa-apa method tiga-tiga ni, kita punya MSB ni akan define kita punya magnitude. Jadinya, yang ujung ni, bukan kita punya nilai. Yang ujung tu adalah kita punya MSB yang akan kita determine sama ada soalan tu bagi positif ataupun negatif. Sekarang ni soalan ni diberi negatif lah. Sebabnya magnitude ni satu kan. So soalan ni negatif. So kita tengok apa nilai dia. Menggunakan sign magnitude. So yang mula-mula ni adalah kita punya magnitude. Okay. Jadi nilai dia adalah negatif sini. Okay. So kita akan convert yang lagi 3 tu. Yang lagi 3, bukan lagi 3, lagi 7. Convert lagi 7 ni kita akan dapat 60. 60, 2, 4, 8, 16, 32. 2 ni tak payahlah. 8, 4, 2, 32, kita dapat 60. So MSB kita ni adalah positif. So positif lah. MSB kita ni nilai dia adalah negatif kan. Sebab dia satu lah, satu negatif. So 60 tambah je negatif kat situ. So negatif 60. Untuk first complement pula, sama juga tadi. Soalan dia tu, MSB akan melambangkan kita punya magnitude. Pening sikit lah macam tadi. Untuk decimal tu, kita tengok method apa. Tulis dia punya nilai dalam binary. Dan kita check method apa yang dia nak. Kalau method magnitude, kita kena tulis magnitude. Kalau method first complement atau second complement, kita jangan tulis magnitude. Kita kena
buat dia punya nilai binary macam biasa, and then kita kena invert ikut formula dia tu lah. Tapi kalau dia beri binary, yang first tu memang kita punya magnitude lah. Kita hanya ambil kira 7 yang lain. Okay. So kita akan consider another 7 bits lah. Okay. Faham ah? So yang MSB ni kita dah ambil dia punya sebagai magnitude. So yang ni sama juga. So yang ni adalah kita punya negatif. So kita uruskan yang lagi 7 bits tu. Jadikan dia complement lah. First complement kita tukar kepada first complement form lah. So yang ni kita kena tukar, kita akan dapat dia di 1 1 0 0 0 0 1. So nilai dia adalah 67. Okey. 2 1 4 8 16 32 64. Yang ni ada siapa yang tak tahu lagi tu, tak tahulah. Kalau tak tahu lagi yang ni, dah boleh kira-kira, boleh drop mana, boleh drop subjek sampai minggu ke-8 lah. Boleh drop lah. Sebab tak tahu lagi apa benda yang kuasa of the numbers ni kan. Maknanya dia tak mula study langsung lagi chapter 1 tadi tu. Okey. So yang ni adalah 67, 64 campur 2 campur 1. So magnitude dia 1, so negatif 67. Okey, sama juga kalau kita pakai untuk second complement, dia first MSB adalah kita punya magnitude, this represent our negative numbers. So the other 7 remaining bits tu, okey, kita kena buat dia punya second complement. Okey, so kita buat second complement dia. 1 1 0 0 0 0 1 plus 1. Plus 1. So kita akan dapat ni 1 0 0 0 1 1 0 2 4 8 16 32 64. So 68. Negatif magnitude kan. Negatif 68. Jadi lain semua jawapan dia. Yang ni jawapan dia negatif 60. Yang ni jawapan dia negatif 67. Yang ni jawapan dia negatif 68. You tengok dia punya beza dia ni untuk first complement dengan second complement ni, is beza dia is plus 1 lah. Ni. Beza dia adalah plus 1 ni. Okay. Tapi untuk magnitude totally different lah. Ni kita dapat negatif 60. Okay. So by having this magnitude, kita boleh ada kita punya range of binary lah. Okay. Bila kita code kan, ataupun kita ada kita punya MSB tu sebagai magnitude numbers, kita ada range dia lah. Kalau 8 bit kita ada 0 hingga 255 kan. Kalau 8 bit tu kita tak jadikan dia magnitude. Kalau 8 bit tu kita jadikan magnitude, meaning that kita ada remaining 7 bits. Jadi kita ada range dia negatif 128 kepada positif 127. Dah half of the positive numbers tu, dia akan pindah kepada negatif. Macam tu lah, lebih kurang dia lah. Okay. Ni soalan-soalan objektif boleh tanya lah. Soalan objektif boleh belik tengok buku kan. Tapi takkanlah bagi senang direct macam tu kan. Mesti bagi pusing-pusing sikit. Okey, sekarang ni kita tengok kepada arithmetic operation of sign numbers. Arithmetic operation of sign numbers. This one is a knowledge je lah. Kita tak detail pun. And then, okay, tak ada lah soalan sangat. Kalau bagi soalan kat sini pun soalan objektif lah. Okay, for subtraction operation, the subtrahend are changed into its second complement form or numbers in 6-bit binaries. Biasanya kalau kita nak buat subtraction operation, kita akan tukar kepada second complement. Okay. Dia tak ada negatif, bukan tak ada negatif, dia tak ada tolak. Operasi LAU ni, operasi dia adalah tambah kan. Okay, katakan A tambah tolak B. Kan dia jadi A tolak B kan. Itulah. Sebab tu nombor B ni kita kena tukar dalam nombor negatif tu. Nombor negatif magnitude. Tapi operasi dia tetap tambah. A tambah tolak B. Kan dia akan jadi A tolak B.
Macam tu lah. Okey, macam ni lah. Ni kan tambah ni. Tapi sebab ni adalah negatif, jadi 24 tambah tolak 7. Macam tu lah. Jadi 24 tolak 7. Jadi 17. Ada 4 keadaan. Kalau kita nak buat addition of sign numbers ni, kita akan dapat both number are positive. Positive numbers with magnitude larger than negative numbers, kita akan dapat positive. Positive numbers with magnitude smaller than negative numbers, kita akan dapat negative numbers dua complement tu. And then both number negative, kita akan dapat overflow. Overflow ni sebenarnya jawapan tu tak valid, tapi kita kena ada flag dekat depan tu, overflow punya apa ni, carry out tu. Okey, kita tengok. Ini untuk knowledge je. Okey, contohnya sini 5 campur 1. Kita akan, this one positif dengan positif kan. Sebab sini kosong dengan kosong. So 5 campur 1 kita dapat 6. Ini positive numbers add with negative numbers. Sebab sini ada 1 ni. Okey. So 5 campur 8 kita akan dapat 5 tolak 8. Okey, negatif 3 betul lah. You kena tukar ni apa ni? Ni magnitude tukar balik jawapan dia dalam second complement tu. Nanti baru dapat dia punya number lah, value dia. 2 jap tengok. 3 1. Betul tak ni? Ni bukan 3 ni. By magnitude ni betul lah, negatif 3 ni. 1 0 2. Ni bukan 3 ni kan. You kena kita punya yang nombor 2 ni adalah dalam second complement. Jadi jawapan kita pun you kena buat dalam second complement lah, baru dapat nilai negatif 3 ni. Kalau by right sini bukan negatif 3 ni. Jadi you kena buat sini 1 ni negatif kan. 1 0 1 tukar kepada first complement 0 1 0 tambah 1, you akan dapat 0 1 1. Kan dapat 3 kan. So magnitude depan ni negatif 3 lah. Okay. Positive number add with smaller negative numbers. 5 tambah tolak 2 dapat 3. Negative numbers add with negative numbers. Kita akan dapat carry kat sini. Carry ni discard. Okay. Okay, all the examples we seen so far give the right answers. Observe this following example. So positive numbers add with positive numbers give negative result. Salah ni. 5 campur 4 sama juga, sepatutnya 5 campur 4 kita akan dapat 9 kan. Kenapa dapat negatif 7? Kalau ikut ni. Kalau ikut ni buat second complement kita akan dapat negatif 7. Sepatutnya dapat 9. Sebenarnya dia ada flow kat sini ni, ada overflow kat sini, flag dia tu. Yang di discard tu lah. Sama juga yang ni lah. Okay. So this kind of examples ni kita akan tahu the significance of overflow condition lah. Ini cerita pasal untuk ALU lah, processing method dia tu nanti. Okay. So overflow condition. Okay. Ini bukan cerita you nak buat operation, ni nak cerita knowledge dari segi dekat mana berlaku overflow tu, and then dekat mana kita nak define flag. Ini cerita bila kita buat ALU tu lah, microprocessor tu. Okay. So the next part is error detection. Kita akan ada 2 type of error detection yang kita panggil dia sebagai parity bit method ni. Okay. There is a possibility that errors can occur during data transmission. Data send ni tak sama dengan data receive because of the noise. So cara dia adalah kita buat cara kita nak detect the error detection is a by parity bit method. Okay. Okay, untuk parity bit ni kita ada 2 types ni. Satu kita panggil dia even, satu panggil dia odd. Even ni genap ke ganjil? Tolong jawab. Genap. Okay. Genap, sir. So genap, this one is ganjil.
Parity bit could be 1 or 0 depending on the numbers of ones available in the code. Parity bit ni kita akan kira nombor 1 ni. Bit 1 ni. Depend on the number of 1. Bit 1 ni. Bit 1 ni yang kita akan kira untuk parity lah. Yang kita akan consider ni adalah bit 1 ni. 1. Contoh kita nak transmit even parity. Even parity is genap kan. Okey, contoh. Ini bit kita nak transmit ni. Okey, 1. Ada berapa parity kita? Ada berapa bit parity? Ada 3 kan? 1, 2, 1, 2, 3. Kalau kita nak transmitkan dia kepada even genap, kita kena buat apa? Kita kena tambah 1 dekat MSB dia. Jadi dia ada 4. This is the another significant of MSB lah. Okay. Okay. Dia bukan setakat kita nak define kita punya magnitude number. Satu lagi kita akan define kita punya parity. Sama ada kita nak transmit kita punya data in even parity atau kita nak transmit kita punya data in odd parity. Sekarang nilai yang data kita adalah yang ni. Bit kita ada bit parity kita adalah 3. So kalau kita nak send data dalam even parity, even is genap, kita kena tambah 1 kat sini lah. Jadi 4. Betul kan? Macam tu lah. Kalau kita nak transmit dia dalam odd parity, tambah apa? Tambah 0 lah. Tambah 0 kalau nak jadikan dia odd. Gitu je. Sama juga ni, odd parity. So kita tengok data bit ni. Ni kan. So 1, 2, 3. Bit parity kita dah 3 kat sini. So kita nak transmit dengan odd parity ganjil, kita kena tambah 0. Jadi 3 ni adalah ganjil. Tambah 0 kat depan ni. Ni. So itu je lah. Okay. Itu saja. And then kita balik pada yang BCD tadi. BCD tadi kita ada satu lagi arithmetic dia, iaitu BCD addition. Okay. BCD addition ni senang je. Contohnya 5 campur 4, 9 kan. 5 ni BCD dia ni 01, 01. 4 ni adalah 01, 00. Campur terus dapat 9. Okey lah tu. Okey, yang ni pula. 4, 5 campur 3, 3. Ini 4, ini 5. BCD dia kan. Ni 3, ini 3. 5 campur 3 kita akan dapat 8 kat sini. 4 campur 3 kita akan dapat 7. Tak ada masalah pun. Okey. Sekarang ni kalau terlebih pula kat sini. Ini case yang direct dia. Tak ada, kita panggil dia sebagai correction method. Ni nah. No correction ni. Ni. For those position where the sum is 9 or less ni, no correction is needed. Ni dia. Kalau the sum is greater than 9, a correction of 0, 1, 1, 0 should be added. Kita kena tambah 6 untuk buat dia punya correction. Yang ni tak ada lebih kan. Yang ni 5 campur 3, 8. Tak lebih pun 9. 4 campur 3, 7. Tak lebih 9. Okay, kita tengok soalan lain. 6 campur 3 ni. Ni dia. 6 campur 3, 13. Lebih 9 kan. Okay. Jadi 6 campur 3 ni kita akan dapat invalid sum ni 1, 101. Invalid sum lah. Sebab lebih daripada 9. Okay. Jadi kita kena tambah for correction ni 0, 1, 1, 0. Cik, kenapa kena tambah 6? Kenapa kena tambah 0, 1, 1, 0? Itu dia memang formula dia. Tak payah tanya lah. Jangan suka-suka pula. Saya nak tambah 5 lah cik. 0, 1, 1. Tak nak tambah 0, 1, 1, 0. Awak tambah lah. Nak tambah 5 pun tambah. Nanti saya pangkah aja. Bukan susah pun. Okay. Gitu.
add 6. So dia memang rules dia add 6. Okay. So yang ni yang invalid tadi, kita buat dia punya correction 0110. Okay. So kita akan buat dia punya apa ni summation tadi 1 tambah 00 1 1 tambah 1 10 1 tambah 1 10. 1 tu tadi yang carry pergi sini lah. Ni carry dia. So dapat 13 lah. Dapat 13. Ini 6 campur 7 ni. Ini tak dapat 13 ni. Ni bukan 13 ni. Kan? Ini baru 13. 1 3. Ini ABCD code lah. 1 3 13. Gitu. Contoh yang kedua, 47 tambah 35. Kita akan dapat satu invalid sum kat sini. Ni 7 tambah 5 ni. 7 tambah 5 ni kita akan dapat 12 kan. 12 ni invalid kan. Lebih besar daripada 9. Jadi kita akan buat dia punya accuracy kat sini. Jadi kita akan dapat jawapan dia 82. So 82 sini. Ni kita punya BCD. Nampak? 82. Ni kita punya correction dia. Okay. Soalan BCD addition ni boleh tanya lah. Objektif pun boleh. Subjektif pun boleh. Okay. Okay, habis. Nanti dia buat quiz ni ya. Kita pergi kepada second part. Sambung yang chapter hari tu. Ada berapa ni? Quiz yang satu. And then you arrange ni. Tukar ni. Yang ni termasuk sekali dengan chapter yang kita buat ubah-ubah. Convert decimal hexa binary hari tu. Kita tak buat quiz pun lagi kan. Sekali lah. And then arrange this unsigned numbers ni. Fill in the blank ni. Ni BCD. Sikit je. Tak banyak pun. Okay, example on simple logic design question, understand the question, develop the two table. Okay, dalam chapter ni pula, macam mana kita nak develop dia punya design question. Kita belajar beberapa arithmetic tadi kan. Okay, contoh. Example 1. Design a logic circuit to produce an output high only if the input represented by a 4-bit binary numbers is greater than 12 or less than 3. Show all the steps required. Ni nampak macam operation lah, nampak macam arithmetic lah. Kan? So you buat dia punya truth table dia ni. Okay. Tak payah buat logic circuit lagi. Logic circuit nanti kita sambung dalam chapter 4 nanti. Saya akan bawa balik semua soalan-soalan ni. Kita buat balik dalam chapter 4. So kita ada berapa inputs dia? Inputs 4 bit. Produce output high. Output dia satu lah kot. Tak ada high dengan low je. Okay. Jadi output dia satu je. High dengan low. Okay. 0, 1. So the condition dia adalah ni. So input kita ada 4. 2 kuasa 4 kan. So ada 16 lah combination dia. So dia punya condition dia ni adalah yang ni lah. So satu output Z. Condition dia adalah binary numbers greater than 12 or ni tambah lah. Less than 3. Jadi kita buat dia punya truth table. Buat truth table A, B, C, D. 2 kuasa 4 kita terus dapat, tu akan dapat 16 kan. 0, 0, 0, 0, 0, 1. 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0. Ada kawan-kawan awak yang dah buat lab tu, dia tahulah macam mana kita nak play around dengan switch tu kan. 0 0. Macam mana saya marah kalau dia tak ikut dia punya baca switch tu kan. Sebab itulah penting dia tu. Dia kena biasakan tekan switch tu ikut kita punya binary sequence. Okay. Tu lagi kena buat dia punya numbering pin tu. Dekat logic tu kan. Siapa tak buat memang dia pasang apa dia tekan kial lah. So ini kita punya input, ini kita punya output Z. OP ya. Apa condition dia? Ni arithmetic lah ni. Greater than 12
greater than 12, less than 3. Inilah. Ini 0 sampai 15, 14, 13, 12. Greater than 12 kat sini lah. Sekejap. Ini 12 kat sini lah. 12, 13, 14, 15. 8, 4, 12. Sinilah greater than 12 ni. So, sini 1 lah. Okay, and then dia kata sini less than 3. Less than 3 meaning that 2 lah. Sini 0, 1, 2, 3. Ini less than 3. So, sini 1, 1, 1. So, yang lain kosong lah. Kena tulis lah. So, dah siap. Tu table. Okay, senang kan? Baca je dia punya ni. It's direct lah. Okay, example 2 pula. Design a electronic circuit that takes 2 bits. Ada 2 bit. X1, X2. Dan Y1, Y2. And produce an output binary Z. Output dia ada 4. Jadi, is equal to function Z, X, Y of the 2 input number. Dia lebih kurang macam ni lah. Ni kita punya ni. Dia punya input. 2 input sini. 2 input sini. 2 input X, 2 input Y. Jadi ada 4 lah. Total. Dia punya output ada 4 keluar. Z3, Z2, Z1, Z0. Dia punya operasi sini adalah X darab Y. So, kita buat dia punya truth table. Truth table dia adalah 204. 16 juga macam tadi lah. Ni muat tak? Okay, 0, 0. 0, 0. 0, 1, 1, 0, 1, 1. 0, 1. 0, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 1. 1, 0. Ini awak tulis lah sampai habis. Saya memang tulis macam ni. Sebab saya ngajar. Awak nak jawab soalan itu sampai habis. Oh, tak muat. Ni 1, 1. Nanti awak buatlah sampai habis. 0, 0, sampai habis. Sini adalah kita punya X tadi. Sini adalah kita punya Y. Okay. And then kita punya output. Output kita adalah Z. Z 3, Z2, Z1, Z0. Okey, sini adalah kita punya nombor untuk X. 0. Sini 1. Sini 2. Sini 3. Ni kan? X ni kan? Ni Y ni nombor kita ni 0. Sini nombor kita adalah 1. Sini bukan nombor binary kita. Ni 2, 3. Macam ni lah. Kalau tak nak buat pun tak apa. Okay. Ini pun sama lah. 0, 0, 0. Ni 1, 1, 1. Ni 2 lah. Sini 0, 1, 2, 3. Ini 0, 1, 2, 3. Dan seterusnya lah. Okey, dia nak sini adalah hasil darab. X darab Y. Okey, 0 darab 0 is. Buat sini lah. 0 darab 0 adalah 0. Yang mula-mula ni 0. 0 darab 1, 0. 0 darab ni, 0 darab ni, semua 0. Tu tulis 0. Ni pula. X darab Y. 1 darab 0, 0. 1 darab 1, 1. 1 darab 2, 2. 1 darab 3, 3. So, buatlah. 0 is 0. 1 is 1. 2 is 1, 0.
3 is 1, 1. Yang lain kosong lah. Buat yang ni pula. 2 darab kosong, kosong. 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4. 2 darab 3, 6. Buat ni 6. Kosong, 2, 1, kosong, 4, 1, kosong, kosong, 6, 1, 1, kosong. Yang lain kosong. Okey, dah buat yang seterusnya lah, yang untuk 3 tu. Siap truth table. Truth table je siap. Nanti next nanti bila masuk chapter 4 nanti kita kena keluarkan Z3 sama juga apa, Z2 sama juga apa, Z1 sama juga apa, Z0 sama juga apa. Ini next lah, chapter 4. Ini kita pakai K-map nanti kan. Sebab tu lab sheet 2 tu boleh buat sampai yang exercise table yang mula-mula tu je. Yang last tu awak tak belajar lagi kan. Okay, siap. Senang kan? Ikut soalan dia. Saya tinggalkan satu untuk awak. Buat yang ni. Jadi quiz yang tadi sambung yang ni. Buat yang macam saya buat tadi tu. Cumanya dia punya ni adalah X campur 2Y. Sama je. Jadi saya buat X darab Y ni. Kat sini ni. Sini ni X darab Y. Awak buat X campur 2Y. X campur 2Y. Darab dengan 2 tu. Nombor Y tu awak darab dengan 2. Dan jawapan dia tu awak isi dekat Z. Macam ni lah. Isi dekat Z jawapan dia. Contohnya yang ni. X campur 2Y kan. X campur 2Y. X1 campur 1 campur 2. Jadi 3 kat sini. 2Y. 1 campur 2 darab 1. 2 kan. Jadi 3. Sini jawapan dia 3. Isi lah 3. Macam tu lah. Ini soalan-soalan yang macam ni. Ni biasa kalau soalan subjektif biasa dia keluar lah. X campur 3Y ke. X campur 4Y ke. X darab 2Y. Contoh lah. Keluarkan dia punya ni. Okay. Habis chapter 2. Keep validation. Okay. So saya buka 5 minit lah. Nak tanya lah. Uh, 62 orang. Okey lah ni. Ada nak tanya tak? Jangan lupa ni silakan hantar dalam konten. Saya akan bagi video esok saya upload. Saya kena upload kat office. Esok saya ada pergi kampus induk nanti saya upload kat dalam lah. Saya upload video ni dengan PDF je macam biasa lah. Kalau yang macam ni kita panggil dia sebagai unsynchronous apa ni mode lah. Sebenarnya yang kita duk buat synchronous mode semua orang masuk Google Meet tu sebenarnya dah face to face. Tapi face to face secara online lah. Bukan face to face physical. Cumanya sekarang ni awak dah pergi physical class belum? Ada tak physical class setakat ni? Tolong jawab seorang dua. Ada pergi buat lab je lah sir, yang wiring. Lab je lah. Tak, lecture. Ada tak lecture physical? Lecture tak ada lagi sir. Belum lagi kan. Tapi kita dah define face to face ni. Kalau kita buat synchronous tu is face to face. Kalau saya bagi video macam hari ni, saya terus bagi video ke awak, and then is non face to face lah. Kalau sepatutnya
saya bagi video je tak masuk kelas kan. Tapi better je saya buat video ni awak masuk, so boleh tanya. So saya bagi peluang nak tanya. Ada nak tanya tak? Ada nak tanya? Ada soalan tak? Saya rasa awak mungkin tak ni lagi, nanti balik tengok video balik. And then cuba siapkan apa ni, kuis ni dah boleh ambil dah. Nanti saya bagi dulu PDF yang ni, esok saya upload, insyaAllah saya upload dia punya video tu. Kuis macam biasa lah, minggu depan lah baru hantar, seminggu dia bagi. Bukannya suruh upload hari tu, sebelum pukul 12 awak pergi upload 11.50. Memang tak lah, kalau lambat 2-3 minit memang tak ada ni lah. Better awak upload sehari sebelum, 2 hari sebelum. Itu common sense, tak payah nak ajar pun sebenarnya. Okay. Ini semua adalah markah effort ya. Quiz-quiz ni semua effort awak. Jadi markah effort ni kita tak boleh nak kita nak bagi markah macam mana. Semua jawapan dah betul lah pun. Kita dah bincang dengan jawapan. Ini sebelum awak hantar pun ramai yang PM saya, cek betul ke tak kan. Saya komen betul lah pun semua. So sebenarnya quiz tu kebanyakannya betul lah masa awak hantar tu. Jadi kita evaluate awak punya attitude lah. Kalau hantar lambat tu, potonglah markah kan. Kalau tak hantar langsung tu kosong terus kan. Kalau hantar lambat, dia fikir sendirilah nak hantar macam mana kan. Okay. Saya cakap kosong je, tapi saya nak tengok lah awak fikir macam mana nak hantar kat saya kan. Itu you punya consideration sendirilah. Dah besar takkan kita nak ajar pula. Okay, saya rasa with that saya endkan kelas kita chapter 2 ni. Nanti kita akan pergi kepada chapter 4 hari, saya rasa minggu ni memang kelas dah start dah pun. So kita back to jadual lah. Kalau jadual awak 10.12 dengan 3.5 kan. Tapi depan tu kosong. Saya start 2.30 lah. 2.30, 4.30. Okay. Siapa yang free dia macam nak masuk kelas yang kawan dia tu, boleh masuk lah. Tapi duduk diam-diam lah. Nanti saya ambil kedatangan untuk yang section 2 je. Okay. So, okay lah. Saya rasa okay kot. So, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, sir. Waalaikumsalam, sir. Terima kasih. Salam. Thank you, sir. Terima kasih. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.